Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan bincang tentang tajuk waswas. Baik. Waswas ni dari sudut bahasa ialah bisikan halus. Bisikan halus. Kalau kita tengok dalam mausu'ah al-fiqhiyah disebut bisikan halus daripada angin dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Maksudnya, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dari sudut istilah, kita kalau belajar ilmu fiqh selalu akan jumpa takrif di sudut bahasa dan di sudut istilah. Para fuqaha membahagikan takrifan waswas ni kepada beberapa makna. Ada yang menyatakan bahawa waswas ni bermaksud percakapan dalam diri sendiri, seperti dibisikkan dalam insan perasaan berbolak-balik sama ada dia telah melakukan sesuatu ataupun belum melakukan sesuatu. Ini salah satu takrifan. Maksudnya dia waswas yang dimaksudkan tu, dia berbolak-balik, dia dah buat ke belum? Itu salah satu ciri-ciri waswas. Waswas juga bermaksud sesuatu yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam diri manusia. Yang ni lebih tepat lagi lah kot. Waswas ni ialah apa yang dibisikkan ke dalam diri manusia ketika melakukan sesuatu perkara kepada tahap yang terlalu berhati-hati, sehingga kan apabila telah melakukan sesuatu dia akan mengulangi perkara itu secara berlebihan dan keterlaluan. Ini juga takrifan waswas. Dia buat sesuatu sampai satu tahap yang dia rasa dia berhati-hati, tapi sebenarnya dia telah melakukan hulu, dia melampau, dia berlebih-lebihan. Dia bukan level berhati-hati dah, dia dah melampau dah, tapi dia rasa dia berhati-hati kan? Ambil wuduk sampai basah lencun kan? Dia rasa dia berhati-hati. Orang waswas ni sampai dalam kuku ni, dia buka paip tu, dia macam buka kuku. Kalau tuan-tuan pernah tengok orang waswas, dia sampai macam tu. Bagi dia yang tu berhati-hati, takut-takut tak kena, tapi perkara itu dia masuk dalam bab melampau dalam agama. Baik. Kemudian waswas ialah penyakit pada akal manusia yang apabila dia bercakap maka percakapannya adalah sia-sia. Ini antara takrifan waswas. Okey, kita tengok waswas dalam nas. Dalam Quran dan hadis ada beberapa nas yang berkaitan tentang waswas ni. Antaranya yang selalu kita baca dalam surah An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Maksudnya yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia dari kalangan jin dan manusia. Yang duk bisik-bisik tu dalam hati manusia, yang tu yang jadi waswas. Said Qutb dia kata, kita tidak mengetahui bagaimana berlakunya bisikan syaitan, tetapi kita dapat merasakan kesan-kesannya dalam jiwa
dan dalam realiti hidup kita. Dia kata, Syekh Qutb kata, kita tak tahu macam mana berlaku bisikan syaitan, tapi kesan dia tu ada. Kesan dia tu ada. Bila orang was-was tu kesan dia, sebab dia duduk layan. Dah takbir dah, syaitan ataupun iblis dia duk main dalam hati. Dia tanya, niat isyak tadi ni salat maghrib. Dia layan, kan? Dia layan. Bila dia layan, itulah kesan bisikan syaitan tersebut. Dia dapat dengar tak bisikan tu? Dia tak dapat dengar, tapi kesan tu dapat dilihat. Baik. Kemudian katanya lagi, walau bagaimanapun Allah tidak membiarkan manusia mengharungi pertarungan itu tanpa senjata. Malah ia telah menjadikan keimanan sebagai perisai untuk mereka, zikir sebagai kelengkapan, perang dan doa memohon perlindungan sebagai senjata. Dia kata, walaupun pertarungan antara kita dengan iblis, dia anak Adam ni, pertarungan dengan iblis ni daripada zaman Nabi Adam dulu sampailah hari kiamat, pertarungan yang panjang. Tapi Allah tak biarkan pertarungan itu tanpa ada perisai, tanpa ada senjata. Tak biar kita kosong dalam berhadapan dengan bisikan syaitan. Baik, apa yang Allah telah berikan senjata ataupun perisai, Allah telah jadikan keimanan kita sebagai benteng. Allah telah jadikan zikir kita sebagai kelengkapan perang nak menghadapi iblis. Baik. Dia kata, andainya manusia itu lupakan perisai, kelengkapan dan alat senjatanya, maka dia sahajalah yang patut dipersalahkan. So kalau orang tu dia lupakan iman dia jauhkan daripada keimanan, kemudian dia lupakan zikir, maka Syekh Qutb kata yang perlu dipersalahkan dalam fi dhilal Quran, yang perlu dipersalahkan orang tu, kan? Sebab apa? Allah dah bagi dah senjata, Allah dah bagi dah benteng, perisai, tapi dia yang lupakan. Siapa salah? Dia. Dia yang salah. Sebab tu daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, asyaitanu jathimun ala qalbin ibni Adam, fa idza dzakara Allah khanasa wa idza ghafala waswasa. Syaitan itu duduk bercangkung di atas hati manusia, kan? Di atas jantung hati manusia, syaitan tu. Apabila manusia sebut nama Allah, dia akan mengundurkan diri, maksudnya dia lari. Dan apabila manusia lalai, dia akan membisikkan segala kejahatan. Syaitan tu, kata Nabi, duk bertenggek kat jantung hati tu. Kalau kita berzikir, dia akan lari. Kita lupa pula, dia datang balik. Baik. Dalam kehidupan kita ni, kita bangun tidur ni, sampai nak tidur balik, banyak ingat Allah ataupun banyak lupa Allah? Banyak lupa kan? Banyak lupa. Ketika lupa itulah syaitan dia mewaswaskan manusia. Was-was ni tak semestinya dalam keadaan kita duk tengok orang takbir 3-4 kali je. Syaitan mewaswas kita dalam nak melakukan maksiat. Mewaswaskan kita melihat yang buruk itu sebagai indah. Mewaswaskan kita yang batil itu dinampakkan sebagai hak. Itu juga waswas. Jadi maksudnya nak kena zikir, nak kena ingat Allah selalu. Ketika kita lupa, maka ketika itulah syaitan dia akan bertenggek semula di atas jantung hati kita. Kemudian syaitan dia akan membisikkan bisikan ke dalam hati anak Adam ketika anak Adam berada dalam keadaan sedih dan gembira. Jika manusia itu berjaya untuk mengingati Tuhannya, maka syaitan itu akan menjauhinya. Dalam tafsir Ibn Kathir disebut tentang hal ni. Syaitan ni dia akan masa manusia dia sedih, dia gembira, syaitan akan dia cuba menghasut.
Kalau sedih, dia akan masuk supaya kita kecewa, supaya putus rahmat, putus harap daripada rahmat Allah ketika kita sedih, kan? Sehingga manusia dalam keadaan sedih boleh mengucapkan perkataan kufur dalam keadaan sedih. Dan syaitan ni bukan ganggu dalam manusia dalam keadaan sedih saja, dia juga ganggu manusia dalam keadaan gembira. Kerana ketika gembira, manusia boleh lupa Tuhannya, lupa nikmat yang Allah berikan itu untuknya adalah daripada Allah, dia lupa. Maka syaitan dia akan mengganggu manusia. Contoh, kita ambil contoh kan, naik pangkat, gaji pun naik. Dalam keadaan gembira tu lupa dah hak tu rezeki Allah bagi tu, kan? Syaitan rasa kerana kemampuan kau lah, kerana kau bijak, kerana kau pandai, kerana kemampuan yang ni, yang tu, yang ni, kau dapat benda ni semua. Kita pun rasa gembira lagi. Kita lupa semuanya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak syaitan ni dahsyat. Sedih pun dengan cara sedih, kalau masa gembira dengan cara gembira. Sebab tu saya kata, orang yang tak mari masjid, yang tak peduli tentang salat, syaitan akan ganggu mengikut keadaan dia, kan? Dia tak peduli masjid, dia tak peduli nak salat, syaitan akan ganggu dengan keadaan dia macam tu. Hak orang mari masjid pula, syaitan ganggu kot lain. Ni hak kaki masjid ni, kalau syaitan kata tak payah pergi masjid, tak makan, kita tak makan tu, kan? Kok mana pun aku akan mari masjid. Dia twist kot lain pula. Masa kita dalam perjalanan tu, dia kata, kau tengok tu, tak peduli masjid, kita dah mula rasa kita hebat, kan? Kau tengok kedai kopi dia order lagi tu, kira kau ni kira hebat ni. Kita dah mula rasa macam ahli syurga dah. Hasutan yang tadi, syaitan ni dia tak bodoh lah, kan? Dia tak bodoh lah, kan? Dia kalau orang masjid, dia tak ajak pergi cari pelacur, tak jalan. Dia tak ajak tikam nombor ekor, orang masjid tak layannya. So dia akan ganggu dengan keadaan kita tu macam mana. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan ataupun dalam makna yang lain menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yakni kikir, kedekut. Syaitan dia akan takut-takutkan manusia. Dalam kita nak sedekah tu, syaitan kata, sagi kalau kita bagi duit ni nak belanja macam mana, kan? Nu anak lagi tu. Dia syaitan, dia sentiasa takut-takutkan dengan kemiskinan dan suruh kita sehingga sampai ke tahap dia kikir. Kikir ni dia ada semua, dengan kedekut, dengan tamak ada dalam tu. Baik. Kemudian daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, inna li syaitani lammatan bibni Adam. Sesungguhnya syaitan merasuk dan mengganggu manusia. Ni hadis Tirmizi. Daripada Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan bergerak dalam diri manusia melalui saluran darah. Syaitan ni duk jalan dalam diri manusia ni, dia dalam saluran darah. Ni hadis Bukhari. Baik. Jom kita tengok bentuk dan jenis was-was. Ibnul Jauzi dia kata apa? Syaitan ni dia menjalankan tipu daya pada manusia ketika salat, antaranya dengan cara mengganggu seseorang ketika sedang berniat untuk salat. Ini antaranya. Bagi golongan yang melafazkan usalli, ini kata Ibnul Jauzi, sebahagian mereka melafazkan usalli, sedangkan zaman Nabi, para sahabat, mereka tidak melafazkan usalli kerana niat itu adalah dalam hati.
Namun kita meraihkan ada pandangan yang membenarkan usalli, so kita tak masuk di dalam perbahasan tu. Cuma yang lebih selamat adalah mengikuti sebagaimana apa yang dibuat oleh Rasul dan para sahabat. Kan? Mereka terus Allahu Akbar. Adapun yang sebahagian orang yang melafazkan usalli, kemudian dia mengulanginya kerana menyangka niatnya adalah batal, sedangkan niatnya tidak batal. Dia, masyarakat kita, tuan-tuan, ni kat Perlis ni mungkin tak ada lah kot, kan? Tapi kalau kat negeri lain yang melafazkan usalli ni, kita selalu melihat mereka melakukan dengan masalah sehingga mengganggu orang, kan? Usalli pertama sekali, kalau tuan-tuan tengok kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan, ialah usalli selepas imam takbir. Lepas imam takbir tu, dia ada usalli pula, kan? Sedangkan Nabi sebut innama ju'ilal imam liyu'tamma bi, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Maksudnya bila imam takbir, maka makmum pun hendaklah takbir. Maksud imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Tapi apa yang berlaku bila Allahu Akbar, makmum usalli, kan? Bahkan usalli dalam keadaan kuat sehingga mengganggu orang berdekatan. Ganggu orang berdekatan. Lebih bermasalah lagi apabila golongan was-was ni, dia mengulangi usalli dia, usalli. Kadang-kadang takbir pun beberapa kali, kan? Takbir pun beberapa kali. Dia usalli, tak jadi. Usalli, tak jadi. Tuan-tuan, kita ni kalau sebut usalli, duduk sama-sama Melayu, kan? Kalau sebut usalli, orang Melayu sebelah kita dia akan dengar apa? Usalli, ya? Kan? Tapi kalau kita duduk sebelah orang Arab, bila kita sebut usalli, dia faham apa? Aku nak semayang. Nampak tak? Kan? Ni sebelah kita Melayu, bila kita sebut usalli, dia dengar usalli lah, sebab bahasa tu bahasa Arab. Tapi kalau sebelah kita orang Arab, bila kita sebut usalli, dia dengar aku nak semayang. Nampak tak? Bila duk baca kuat usalli, ulang 2-3 kali usalli, orang Arab sebelah dengar aku nak semayang. Tak ada lagi. Aku nak semayang. Tak ada lagi. Aku nak semayang. Dia kalau boleh kata, hang nak semayang, semayang lah. Aku nak semayang, aku nak semayang. Jadi berulang kali kerana was-was. Syaitan duk ganggu. Syaitan duk ganggu. Kemudian bila dia niat, dia layan pula syaitan yang was-waskan dia. Tuan-tuan, orang yang selalu was-was, dia akan memberi alasan, dia kata kami mazhab Syafi'i. Betul lah, dalam lafaz tu ada qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin ni, dia qasad tu sahaja, maksudnya dia memang nak solat, tak ada siapa-siapa paksa dia, memang tu niat dia, kan? Kemudian usalli tu, kan, salat fardu, kemudian subuh, qasad, ta'arud, ta'yin, maksudnya 3 tu lah. Okey, kalau hanya 3 tu perlu ada dalam niat, maksudnya senang ke susah? Senang. Maksudnya dia faham dia nak salat apa. Kita tadi berdiri salat maghrib, bila kita mengangkat takbir, kita sedar bahawa kita nak salat maghrib, kan? Jadi lengkap tak qasad, ta'arud, ta'yin tu? Lengkap dah. Lengkap dah. Tetapi ada, ini masalah kadang-kadang
bukan orang lama, dia Nusantara, dia mengajar macam tu, Malaysia, Indonesia, sehingga menyebabkan sistem pembelajaran tu menyebabkan orang jadi was-was. Apabila kita mengangkat takbir, hendaklah lalu niat. Tadi lafaz dah satu hal lah. Ni masa mengangkat takbir tu hendaklah lalu niat sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tu yang jadi panjang Allah. Tadi. Tak jadi pula. Hak jadi panjang tu sebab sistem pembelajaran kita tu ada ustaz-ustaz dia mengajar macam tu. Hendaklah lalu, niat tu lalu semua tu. Tuan-tuan, yang lalu panjang tu, rangkap ayat tu, yang tu bukan niat. Yang panjang tu nama dia karangan bahasa Melayu SPM. Tu yang jadi panjang tu. Niat ni di atas kesedaran kita nak buat apa. Saya angkat ni, saya tak. Tadi ni saya berniat angkat tak? Tentulah berniat. Kalau tidak takkan saya angkat. Betul tak? Handphone saya angkat, saya letak. Tadi saya berniat tak angkat handphone? Mestilah saya berniat. Kalau tak berniat maksudnya orang gila lah. Selagi mana kita tak gila, kita angkat tu maksudnya memang kita berniat angkat handphone tu lah. Nampak? Baik. Jadi orang yang mengangkat takbir, kan, angkat takbir Allahu Akbar, dia sedar dia buat apa? Sedar maksudnya dia berniat lah. Paling tidak yang kata qasad ta'arud ta'yin tu, kan, dia memang nak salat fardu maghrib, kan, dia sedar dia sedang salat fardu maghrib, dah cukup dah. Tapi ada yang takbir Allahu Akbar, tak ada Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan tengok orang was-was ni, bila dia angkat dia tak jadi tu, dia macam dia sedang berperang dengan siapa? Syaitan. Syaitan. Tu yang dia macam geram lah. Dia tuan-tuan tengok, dia sedang duk berinteraksi secara tidak langsung. Allah, dia Allah, macam tu. Syaitan cuba was-was tu yang dia letak tu macam angkat balik. Kali ketiga dia angkat, tuan-tuan try tangkap tangan dia. Tangkap, abang nak buat apa? Buat apa? Solat lah. Dah solat apa ni? Solat maghrib lah. Maksudnya dia sedar dia buat apa? Dia berniat ke tak? Dia berniat. Tapi syaitan duk ganggu dia. Yang kata tak berniat tu macam mana? Kali ketiga angkat tangan tu tuan-tuan tangkap. Abang buat apa? Astaghfirullah, aku bawa lori ke bawa bas ni? Yang tu baru tak berniat. Yang tu kena telefon Tanjung Rambutan lah. Mari ambil. Jadi maksudnya bila masuk dalam keadaan salat mengangkat takbir, bila dia angkat takbir, dia sedar dia buat apa? Dia telah berniat. Tapi syaitan sentiasa akan ganggu. Sentiasa akan ganggu. Baik. Kemudian kenapa dia jadi susah sangat? Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila salah fa'asbighil wudu'a thumma istaqbala al-qiblah fakabbir." Jika kamu hendak salat, ambillah wudu, lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah. Hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata kalau kamu nak salat, pergi ambil wudu, menghadap kiblat, takbir. Senang. Senang. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, dia orang ni salat senang. Kan? Senang sebab praktik apa yang Nabi ajar ni. Dah ambil Allahu Akbar. Baik. Tuan-tuan, sebab tu yang saya sebut tadi ni, bila angkat lama Allah nak masuk niat kan,
kalau kita melihat dalam hadis-hadis, Nabi tidaklah mengangkat takbir dengan memanjangkan takbir tu. Sebab tu kalau kita pergi Masjidil Haram umpamanya, tuan-tuan tengok imam Masjidil Haram, Allahu Akbar, senang. Pergi Masjid Nabawi, Allahu Akbar, senang. Dia orang Melayu, kadang mulut dia, sorry lah, capui sikit. Aku tak mau tu Wahabi. Dia suka macam tu, suka label. Kan? Pergi Turki. Kan? Turki mazhab Hanafi. Jadi imam masjid Turki, saya baru balik hantar bantuan ke Syria. Kan? Kita singgah Masjid Hagia Sophia. Dulunya muzium. Dulu muzium. Asalnya memang itu gereja. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih dia beli, dia jadikan masjid. Kemudian puak sekular ni, Mustafa Kamal Atatürk, dia tukar jadi muzium. 2 tahun lepas Erdogan melalui mahkamah, dia berjaya mengembalikan semula muzium tu jadi masjid. Dulu masuk pakai kasut, kena bayar tiket. Masuk tu dalam keadaan sebab. Kerana kita tahu ni masjid, nampak lagi dia punya mimbar, dia punya, nampak dalam tu, Hagia Sophia tu. So kali ini masuk tu, masuk dalam keadaan tunduk dan sujud kepada Allah. Rasa, wah, sonok. Si imam sana pun sama, Allahu Akbar. Senang. Mari kat Nusantara ni, Allah, dia nak susun ayat tu. Tu yang kata hak was-was tu sampai keadaan macam dia nak tangkap. Allahu Akbar. Dapat juga. Dapat niat. Niat tu macam kena tangkap. Memadailah apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana para sahabat mencontohi baginda. Baik, jangan melampau dalam hal ini. Lalu di atas sebahagian yang lain mengangkat takbir kemudian membatalkan lalu mengulang-ulanginya semula. Maka imam rukuk, barulah orang yang waswas itu mengangkat takbir lalu rukuk bersama imam. Ni yang waswas ni. Dia tak ada sebahagian waswas, duk angkat takbir tak jadi, angkat takbir tak jadi. Bila imam rukuk terus dapat. Tuan-tuan, saya pernah berpengalaman salat dengan orang was-was ni. Pernah sekali tu di ni dah lama dah, di Ceras, masjid, di salah sebuah masjid di Ceras. Saya duk bagi kuliah kat situ. Dia ni memang saya tahu dia jenis was-was, anak muda. Dia ambil wuduk saya ingat 15 minit. Dia belek satu persatu ni. Kemudian nak takbir tu berulang kali. Kemudian bila baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itulah petunjuk khusyuk, kira dia paling khusyuk. Tapi itu bukan petunjuk khusyuk. Tuan-tuan, bila saya sampai tu, saya pun sampai lambat. Dia dah basuh kaki dah. Mungkin basuh kaki tu dah lama dah. Nampak basuh kaki belah kiri nak habis lah. Tak apalah, masuk saya tunggu dia. Kan? Kemudian saya ajak dia berjemaah. Kemudian saya baca takbir, dia angkat takbir, baca Fatihah. Dia duduk tak jadi ni. Allah. Saya kata baca surah dia masuk kot. Mengganggu. Kita jadi imam ni bila nak masuk? Dah nak waladhdallin ni tak masuk-masuk kan? Kita mula fikir mungkin masa baca surah dia dapat masuk. Habis baca surah tak masuk tak? Kita pun rukuk Allahu Akbar, dapat pula. Dapat pula. Lalu dia rukuk. Satgi bila bagi salam, dia tak ganti lagi satu rakaat.
Orang hak macam ni, dia akan mengaku dia mazhab Syafi'i kan. Bukankah dalam mazhab Syafi'i Fatihah itu rukun? Dia bukan masbuk. Dia ada di sisi saya, di sisi imam. Boleh bertakbir bersama-sama dan kemudian baca Fatihah. Tetapi dia telah mengabaikan bacaan Fatihah tersebut. Tuan. Baik. Sama juga dalam beberapa kes kan. Kita imam dah baca surah. Kita pun Allahu Akbar. Dengan bacaan yang biasa kita sempat habis. Tapi orang usalli ambil masa berapa saat dah. Kan? Allah berapa saat lagi? Kejap lagi ni dia tak sempat baca Fatihah. Sedangkan mari sama-sama dengan saya. Dia tak sempat baca Fatihah, separuh je imam rukuk, dia pun rukuk. Sedangkan keutamaannya ialah terus bertakbir dan membaca rukun surah Al-Fatihah. Bukan dengan melafazkan kalau dia kata dia perlu usalli itu sunat di sisi mazhab Syafi'i ya. Kan? Itu sunat. Kemudian dia bertakbir dengan keadaan yang lama, itu bukan apa yang ditunjukkan pula oleh Nabi SAW. Lalu dia mengabaikan bacaan Fatihah dia, imam rukuk, dia menganggap bahawa dia telah mendapat satu rakaat. Sedangkan dalam keadaan dia sampai tu, dia sempat untuk baca Fatihah sebenarnya. Nampak? Ni yang iblis seronok dah macam ni. Lalu dia menyangka dia telah melakukan ibadat. Iblis berjaya untuk menghapuskan pahala ataupun amalan dia pada hari tersebut. Baik. Kalau kita tengok dalam talbis iblis, benda ni dibincangkan lebih detail lagi. Dia kata, aku katakan, berkata Abul Faraj Ibnul Jauzi dari Abul Wafa bin Uqail, bahawa seorang lelaki berkata kepadanya, seorang lelaki datang kepada Ibnul Jauzi, dia kata, aku telah ambil air itu berkali-kali, tapi aku masih ragu sahkan mandiku ataupun tidak. Maksudnya dia mandi tu, mandi, dia duk ragu lagi, sah ke tak? Sama ada ambil uduk ataupun dia mandi. Kan, orang was-was ni kan ambil uduk, tak celah ni tak kena apa. Kan? Jenis macam ni. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Dia tanya pada Ibnul Jauzi. Lalu Ibnul Jauzi kata kepadanya, pergilah, telah gugur daripadamu kewajipan salat. Dia mari, dia tanya, aku ambil air ni, mandi, kemudian ambil lagi, mandi. Aku duk ragu lagi ni, sah ke tak mandi aku? Ibnul Jauzi kata, dah balik, kamu tak wajib salat. Dia terkejut. Dia kata, mana mungkin begitu? Kemudian Ibn Jauzi kata, sebab Nabi SAW bersabda, rufi'al qalam an thalathah. Diangkat pen itu daripada 3 keadaan. Al-majnun hatta yufiq. Orang gila sehinggalah dia sedar. An-naim hatta yastayqidh. Orang tidur sampailah dia sedar. Was-sabi hatta yablugh. Dan kanak-kanak sehinggalah dia baligh. Maksudnya malaikat dia tak tulis 3 golongan ni. Pertama sekali, orang gila, malaikat tak tulis. Jadi Ibn Jauzi kata, siapa yang mengambil air berulang kali kemudian dia masih ragu apakah air telah sampai kepadanya ataupun belum, maka dia adalah orang gila. Senang cerita. Senang cerita. Orang yang was-was ni kadang dia mandi, terutama kalau mandi wajib mah. Okay, dia seorang mandi wajib tu boleh 10 orang mandi air yang digunakan tu. Dahsyat. Baik. Kalau kita tengok apa kata Imam Al-Ghazali
Disebut was-was ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertama, bisikan kepada sesuatu kebenaran. Contohnya, seseorang berkata, adakah aku patut meninggalkan kelazatan dunia? Kehidupan dunia sungguh panjang dan bersabar dalam meninggalkan kelazatan dunia sepanjang hidup adalah sangat pedih. Namun apabila mengingati agungnya kebesaran Tuhan dan nikmatnya syurga serta pedihnya azab neraka, maka dia berkata kepada dirinya sendiri, menahan diri daripada kelazatan dunia amat pedih, namun bersabar dengan seksa neraka adalah jauh lebih pedih. Tidak dapat tidak, aku mesti memilih untuk bersabar dengan salah satu daripada keduanya. Dan apabila hamba itu terkenang kepada janji Tuhannya, maka datanglah imannya dan larilah was-was syaitan tersebut. Ni di antara jenis was-was. Syaitan bila ada seorang manusia dibisikkan kebenaran, dia kata, perlukah aku tinggalkan kelazatan dunia? Maksudnya tak nak berlebih-lebihan dalam kelazatan dunia ni. Sebab dia kata kehidupan dunia ni dirasakan panjang, walaupun sebenarnya tak panjang. Dia kata kalau bersabar dalam meninggalkan kelazatan dunia tu sangatlah pedih, susah. Kita try tinggalkan kelazatan dunia, bukan senang, susah dia tak. Namun apabila mengingati agungnya kebesaran Allah dan ingat pedihnya azab neraka, dia kata sabar dengan seksa neraka adalah jauh lebih pedih lagi. Lalu bila dia mengambil iman, maka syaitan tidak berjaya mewaswaskannya. Begitu. So pertemuan dalam diri kita ni, syaitan dia akan gagal apabila iman kembali menguasai kita. Baik. Kemudian yang kedua, kata dia, bisikan yang mendorong syahwat untuk melakukan maksiat kepada Allah. Syaitan dia akan sentiasa bisik kepada kita untuk buat maksiat. Sebab tu saya sebut awal tadi ni, jangan melihat was-was hanyalah orang yang salat 3-4 kali takbir. Bukan itu saja. Kerana iblis juga ataupun syaitan dia akan sentiasa mewas-waskan manusia untuk melakukan maksiat kepada Allah. Dan bisikan ni boleh dilawan dengan apa? Dengan ilmu dan kefahaman terhadap agama. Baik. Ketiga, bisikan kepada suatu perkara yang berlegar-legar dalam kepala. Dan bisikan ni dia selain daripada salat. Sentiasa syaitan ni dia akan ganggu. Ni di luar salat. Dalam salat lain pula. Dia kata macam kita sebut tadi ni, jika seseorang manusia itu mengingati Allah, maka mampulah dia melawannya. So dia punya keyword ya, senjata yang paling ampuh sekali ialah ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Bila diganggu, astaghfirullah, astaghfirullah, istighfar, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Macam mana, apa cara untuk kita nak lawan was-was? Pertama sekali kena doa. Sebab benda tu dia di dalam. Dia penyakit dalam ni dia lebih bahaya daripada yang luaran. Dia luar ni dia nampak luka, so pergi jumpa doktor nak buat macam mana. Benda tu nampak. Yang bahayanya penyakit yang dalaman ni yang tak nampak. Yang tak sedar. Sebab tu setiap hamba disuruh untuk berdoa. Bahkan Allah suka kalau hamba dia berdoa kepada dia. Sebab tu Allah kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka.
Aku perkenankan doa, permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepada aku supaya mereka mendapat petunjuk. Allah suruh doa, Allah suruh minta. Tuan-tuan, kita kesuntukan masa untuk nak bincang tentang doa ni. Cuma saya selalu sebut betapa kita hilang punca apabila kita berdoa kepada Allah. Kita kalau nak minta bantuan manusia, kita minta tu sungguh-sungguh, dengan raut muka, wajah kita, muka sedih, suara kita, intonasi kita, kita jaga kan? Mat, tolong aku memang tak ada duit sungguh lah ni dengan muka sekali kan? Intonasi pun kita pandai. Intonasi duk gebang kedai kopi lain, ni intonasi nak minta ni, kita, mak tolong aku memang harap ke hang lah. Aku tak ada orang lain dah, hang kira kawan aku dunia akhirat. Dia nak pinjam ni pasal kan. Ni pandai susun. Tu nak minta daripada makhluk. Apabila kita angkat tangan pada Allah, meminta daripada Tuhan segala makhluk, kita hilang punca. Rabbana atina fid dunya hasanah, sambil duk tengok cicak, sambil kacau. Tu yang saya sebut tadi ni, bila kita nak minta pada manusia, kita pandai susun ayat. Muka, raut muka tu, muka memang nak minta. Tapi bila kita minta daripada Allah, tak ada dah, hilang hak muka tu macam berdoa tu, muka, tengok muka tu macam muka minta penampak pun ada. Tengok muka tu tak ada adab. Kita nak minta daripada Allah. Tuan-tuan, hak ni kita kena tukar sikit lah. Bila kita minta pada Allah, hak ni nak kena jaga. Ini nasihat untuk saya juga. Intonasinya, raut wajahnya, pengharapan. Macam mana kita minta di mat, aku minta tolong sungguh. Kita harap sungguh. Tapi minta pada Allah, harapan tu kira sambil-sambil. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau tuan-tuan terjemah aku Melayu, Tuhanku, kurniakan aku. Tuan-tuan, saya bagi contoh nak bagi mudah faham. Kadang-kadang orang duk doa sambil berlagu, kemudian tengok mata pula. Tuan-tuan pergi jumpa YB. Ya, mereka YB sambil duk tengok cicak apa kan. YB awal-awal YB dah hati aku reject lah dia ni. Tak dan apa lagi duk tengok cicak kan, dia ni memang reject. YB saya minta, saya pun memang perlu duk buat berlagu pula. Macam mana kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan Allah ud'uni astajib lakum. Minta daripada aku akan makbulkan permintaan kamu. So minta tu macam mana? Hak tu paling penting. Jangan hak duk kira hak makbul dulu. Kita minta tu macam mana? Kadang-kadang mungkin yang tak makbul tu sebab permintaan kita awal-awal lagi dah gagal. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadha wa kadha hatta yaqula lahu man khalaqa rabbaka fa idza balagha dhalika falyasta'id billah wal yantahi. Masuk insya Allah. Berapa minit dia bunyi kan? Okey. Maksudnya, syaitan mendatangi salah seorang dari kalian lalu bertanya, siapakah yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sehingga dia bertanya, siapakah yang mencipta Rabbmu? Oleh kerana itu, jika telah sampai kepada hal yang tersebut, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia menghentikan waswas. Hadis Sahih Muslim. Syaitan ni, dia datang pada manusia. Dia kata, siapa duk cipta ni? Siapa hak duk cipta tu? Mungkin
Manusia bila soalan-soalan macam tu, Allah cipta. Siapa cipta ni? Allah. Siapa cipta tu? Allah. Allah siapa cipta? Nampak? Ni soalan-soalan ni semua gangguan syaitan. Dahat ni Allah cipta, langit Allah cipta, bumi Allah cipta, Allah siapa cipta? Kan? Sebab tu Nabi sebut, oleh kerana itu jika sampai kepada yang tersebut, hendaklah dia berlindung kepada Allah. Mari gangguan macam tu, astaghfirullah. Ni dah lebih. Sama juga. Kadang-kadang tuan-tuan tengok ni sistem pengajian akidah. Ada ustaz di Perlis tak ada lah, di tempat lain. Sampai dia kata tak boleh kata Allah di atas arash. Kan? Allah bersemayam di atas arash. Sebab dia kata kalau kata Allah bersemayam di atas arash, sebelum arash dicipta, Allah duduk kat mana? Lah. Nampak tak? Melampau. Allah laisa kamithlihi syai'. Allah tak sama dengan apa sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sekufu, tak sama dengan apa sesuatu pun. Perbincangan-perbincangan ini perbincangan yang melampau. Bahkan lebih malang lagi apabila yang mengajar tu ustaz. Tu yang dalam Facebook tu tuan-tuan, kalau duk berbalah soalan-soalan had jemaah ni daripada ustaz-ustaz mengajar lah. Oh, tak boleh kata Allah atas arash. Kalau kata Allah atas arash, belum arash dicipta, Allah duduk kat mana? Oh, main macam tu. Oh, banyak soalan-soalan jenis macam tu, yang ni semua syaitan punya persoalan-persoalan yang sepatutnya kita berlindung daripada Allah. Hak ni yang Nabi ajar. Baik. Kemudian sentiasa mendampingi para ulama dan orang saleh. Ni penting. Sebab dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Nabi ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi kata seorang itu menurut agama teman karib dia, maka hendaklah kalian melihat siapakah menjadi teman karibnya. Hak ni penting. Kalau nak keluar daripada lingkungan was-was tu, nak kena cari orang yang baik, orang yang ada ilmu. Selagi mana duk berkawan dengan hak orang tak ada ilmu, dia takkan tegur kau punya was-was ni salah. Tapi kalau berkawan dengan orang yang ada ilmu, dia akan tegur. So teguran-teguran tu akan membina dia semula. Tapi bagi orang yang tak ada ilmu, kawan pun dengan orang tak ada ilmu, dia akan jadi masalah. Masuk Okey, kita bagi laluan azan, nanti kita sambung sikit lagi. Baik, kita sambung sikit lagi. Sebab tu teman tu sangat penting. Nabi dah sebut seseorang akan menurut agama teman karib dia. Sebab tu biasanya kalau kita tengok orang masjid, dia kawan dia orang masjid ke? Biasanya begitu. Jaranglah tu imam kawan baik dia peragut. Jarang lah. Dia matpad tu, hak penagih. Biasanya kawan baik dia penagih ke hak? Biasanya begitu. Hak geng suka tengok drama Korea, biasanya kawan baik macam tu lah. Dia baru matching. Hak kaki nombor ekor, biasanya kawan baik kaki nombor ekor ke? Kalau dia kawan baik dengan Tok Imam, dia tak matching. Tok Imam lari satu nombor, dia tak edit. Biasanya memang begitu, dia lebih kurang. Sebab tu anak-anak kita, kan, anak-anak kita ni tengok kawan dia macam mana. Kadang-kadang anak ni dia pelakon pembantu tambahan terbaik kat rumah. Saya dulu pernah jadi cikgu. Kalau anak yang bermasalah ni kita cerita kat mak ayah dia, mak ayah tak percaya. Dia kata anak saya baik. Anak saya baik.
Nabi suruh tengok kawan dia siapa, kawan baik dia. Tuan-tuan, kalau dia pergi universiti, tengok kawan-kawan dia hak lembut-lembut nah. Tapi dia balik dia berlakon keras. Ada masalah. Ada masalah. So Nabi nak suruh tengok tu. Jadi untuk nak membebaskan was-was, nak kena cari hak kawan baik-baik juga. Cari pula kaki was-was juga. Memang sampai ke mati. Baik. Kemudian sentiasa mendalami ilmu agama. Dalam isu ni, guru sangat penting. Guru sangat penting. Sebab tu Ibn Sirin, dia kata apa? Ilmu ni adalah sebahagian daripada agama kalian. Maka perhatikanlah baik-baik dari siapa yang kamu ambil ilmu agama tersebut. Ilmu agama ni nak kena tengok ambil daripada siapa. Sebab tu kena pilih. Zaman sekarang kan zaman YouTube. Salah belajar daripada YouTube? Tak salah. Kan? Tak salah. Cuma pilih guru. Cari guru yang betul-betul bagi ilmu agama. Tapi penyakit masyarakat kita, dia suka ustaz lawak. Kan? Itu masalah. Dia trend. Nak ustaz mesti lawak. Hari ni tak best ustaz tu tak lawak langsung. Lain kali jemput ustaz lawak-lawak bagi salam pun kita gelak macam tu. Bila permintaan macam tu, masyarakat trend permintaan macam tu, so ustaz pun akan fikir, hari ni lawak apa aku nak buat. Permintaan macam tu. Kadang-kadang ada ustaz dia, hari ni 5 lawak spare, esok 5 lawak pula. Sampai ke tahap itu. Kemudian orang kita juga suka benda ngarut-ngarut. Yang kadang-kadang dalam pembelajaran tu, nak dapat satu ilmu pun payah. Tuan-tuan, kalau kita hadir ceramah jenis lawak ni, katalah suami datang, isteri kat rumah, isteri tanya tadi dapat apa? Oh, ustaz tu lawak. Yalah, dapat apa? Gelak habis. Apa pun tak bawa balik kat rumah. Tapi itulah trend. Mana ustaz hak boleh lawak, dia rating tinggi. Ustaz boleh bagi petua hak mengarut-ngarut ni pun rating tinggi. Masyarakat kita nak macam tu. Kalau cerita Quran, cerita hadis, boring. Baik. Sebab tu antara yang penting adalah memilih guru. YouTube banyak. Kita ni duk tengok ilmu, ambil ilmu daripada YouTube, pilih mana guru yang boleh memberikan ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian antaranya lagi nak jauhi was-was, berzikir. Zikir. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. So tuan-tuan, berzikir. Kalau rasa nak buat maksiat, itulah syaitan sedang was-waskan kita. Istighfar. Itulah jalan yang terbaik, berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antaranya lagi ni nak habis lah. Fokus. Fokus. Sebab bila kita tak fokus, maka pemikiran kita akan bercelaru. Sebab tu hadis pada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna as-sidqa tama'ninatun wa innal kadhiba ribah." Tinggallah apa yang menjadi keraguan kepadamu kepada yang tidak meragukanmu, maka sesungguhnya kebenaran itu adalah satu ketenangan dan sesungguhnya dusta itu adalah satu keraguan. Jadi
umat Islam dia perlu fokus. Apabila fikiran kita tidak fokus, duk bercabang, syaitan dia akan masuk. Syaitan dia akan masuk. Kalau nak bincang benda ni agak panjang lagi. Kita dah kesuntukan masa kan. Cuma kita nak tutup penyakit was-was ni, dia ada ubat. Kita dah sebut dah tadi. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut, berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Setiap penyakit termasuk was-was ni dia ada ubat. Jadi kalau kawan kita yang ada penyakit was-was ni, ubat dia ada. Ubat dia ada. Kita dah bincang dari berzikir, ingat pada Allah. Maka jangan kata orang yang was-was ni dia memang dia akan sampai mati macam tu. Dengan syarat dia sendiri mesti kuat untuk lawan. Selagi mana dia ikut kata-kata syaitan, dia layan kata-kata syaitan dalam diri dia, dia akan gagal. Dia akan gagal. Tapi memang kesian kalau tengok orang yang was-was ni. Sebab dia layan. Sebab dia layan. Tuan-tuan, kita kalau ada kawan-kawan was-was ni, perkara pertama yang kita perlu sebut pada dia, jangan layan bisikan-bisikan tersebut. Jangan layan. Bila dia layan, dia jadi macam tu. Yang lain-lain yang macam kita sebut tadi ni, berzikir, yang cari ilmu, kawan yang baik, cari guru yang baik, itu semua adalah ubat-ubat untuk kita menjauhi daripada penyakit was-was tersebut. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf, dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.